Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul walaupun di tempat masing-masing, akan tetapi dengan niat kita. Dan sebelum itu saya mengajak semua untuk sama-sama kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu ini. Semoga dengan keikhlasan kita untuk menuntut ilmu ini dan keikhlasan kita berkumpul pada malam ini, amalan kita pada malam ini dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Allah akan memberi pertahanan ataupun pertolongan, perlindungan kepada kita semua daripada musibah yang berlaku pada hari ini. Dan semoga Allah memberkati dan merahmati hidup kita, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan insan yang paling mulia dalam semua makhluk. Beliaulah yang paling mulia daripada semua makhluk. Hatta paling mulia daripada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dah mulia, tetapi yang lebih mulia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna bila kita kata begitu nabi lain tidak mulia, tidak. Para nabi, para rasul semua mulia dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang lebih mulia daripada yang sedia ada mulia itu, Allah mengasihi lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi kita berkumpul pada malam ini dengan tujuan kita nak menambah ilmu fardu ain kita daripada kalam ataupun penulisan ataupun ilmu para ulama. Dan inilah yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW. Hatta perkara ini pun terjadi kepada baginda Nabi SAW. Apa dia? Nabi juga belajar ilmu agama daripada gurunya, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Dan perkara itu diikuti oleh para sahabat, yang mana para sahabat Nabi SAW ridwanullah ajma'in, mereka juga mereka juga bertalaki dengan Rasulullah SAW. Mereka mengambil ilmu daripada baginda Nabi SAW dan diikuti ulama seterusnya, para tabi'in, para tabi'in, seterusnya para ulama, para imam-imam kita, seterusnya sehinggalah para ulama yang ada hingga hari ini. Maka nak tak nak,
dalam kewajipan kita mengaji ilmu ini, perlulah ilmu itu kita mempelajarinya dengan secara bertalaqi, iaitu berhadapan dengan guru-guru kita. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Kerana Rasulullah juga bertalaqi dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, yang mana wahyu semua diajar oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada baginda. Dan kita ambil ilmu daripada guru-guru yang sahih, yang benar, yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun guru-guru yang tidak berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan kita kata tak boleh, tapi kerana kekuatan kita, diri kita tidak kuat, takut-takut kita juga mengikut kesesatan yang ada pada guru yang tidak berlandaskan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah, semoga pertemuan pada malam ini kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan kena ingat, saya teringat pesan guru kami, yang mana walaupun seorang saja daripada ahli keluarga kita yang pada malam ini ataupun hari-hari sebelumnya mengaji ilmu, tetapi pahala yang ada pada zuriat kita, pada pasangan kita juga akan dapat seperti mana orang ataupun suaminya, lakinya pergi ke masjid, macam itulah pahalanya orang rumah kita, anak kita dapat. Betapa besarnya orang darjat bagi orang yang mempelajari ilmu. Jadi insya-Allah harap kita istiqamah. Yang paling penting adalah kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya-Allah kita akan sambung pada matan. Matan ni maknanya bahasa Arab lah tuan-tuan. Bahasa Arab yang ada pada skrin anda tu. Okey, kejap ya. Baik, yang ada pada skrin anda tu, okey. Dan makna bahasa Melayu lah. Bahasa Arab ni, tulisan Arab ni yang ada pada skrin anda itu adalah dipanggil matan. Okey, yang tulisan Melayu tu adalah makna. Jadi kita sambung pada matan yang masih lagi pada wa ba'du fa hadza mukhtasarun li jami'un li aghlabid daruriyati allati la yajuzu li kulli mukallafin jahluha minal i'tiqadi. Okey, kita ambil matan tu dulu. Sebab perbahasan tentang mukallaf ni kita kena tahu betul-betul. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkatalah pengarang kitab ini, iaitu Al-Syekh yang dikenali dengan Al-Syekh Abdullah Al-Harari. Baik, kata pengarang apa dia? Saya baca maksud terus. Dan ada pun selepas itu, maka ini adalah ringkasan yang memuatkan sebahagian besar ilmu agama daruri yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad. Maka tuan-tuan boleh tengok pada matan yang mana ada di Facebook. Tak apa, kita dengar saja dulu. Okey, maka tuan-tuan boleh tengok pada makna, iaitu ringkasan yang memuatkan sebahagian besar ilmu agama. Maknanya tuan-tuan, kitab yang ada pada tuan-tuan di hadapan tuan-tuan sekarang ini, dia menempatkan di dalamnya bab-bab yang penting dalam agama. Maknanya perkara-perkara yang sangat penting di dalam agama. Antaranya seperti mana yang kita nyatakan pada sesi lepas, iaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini adalah salah satu ilmu yang paling besar di dalam agama. Ini adalah perkara usul. Maknanya fardu ain ini adalah tonggak utama dalam ilmu agama Islam ini. Ya, apa dia fardu ain? Iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh, dan apa dia? Ilmu
tasawuf. Nanti kita akan matan di bawah lagi tu dia akan bagi tahu. Dan siapa yang wajib pelajari kita dah nyatakan, iaitu tuan-tuan boleh tengok pada matan yang tidak boleh. Sebelum tu tuan-tuan tengok perkataan daruri. Daruri makna ni apa? Yang sangat penting. Kalau bahasa Melayu kita sebut darurat. Sekarang ni negara dalam keadaan darurat ni, darurat maknanya yang sangat getir, yang sangat penting. Apa perlu rakyat Malaysia lakukan di saat pemimpin tertinggi kita mengatakan negara kita dalam keadaan darurat? Maknanya apa yang sangat penting dilakukan oleh rakyat. Maknanya daruri maknanya perkara yang sangat penting. Sebab itu dia kata di dalam kitab ini memuatkan sebahagian besar daripada ilmu agama daruri. Okey. Jadi sangat penting. Yang tidak, kita sambung, yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya. Setiap orang, kalau dia ada yang berada di dalam Google Meeting ni ada 26 orang, yang di Facebook ada 3 orang, 2 orang, maka setiap daripada kita ni wajib, setiap daripada kita semua ni wajib mengetahui tentangnya. Tak boleh tinggal pun. Hatta kalau dia tahu, dia pernah belajar tentang fardu ain ni sekali seumur hidup pun sudah cukup. Jangan tak tahu langsung. Sebab itu dia kata yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya. Tak boleh tinggal langsung. Jadi mukallaf kita dah nyatakan bahawa mukallaf itu apa dia? Dalam bahasa Arab syarah dia apa? Ala kulli mukallafin balighin, cukup umur. Paling lama pun bagi seseorang yang dikatakan cukup umur adalah 15 tahun mengikut tahun hijrah, tahun Islam, iaitu sama ada lelaki ataupun perempuan. Paling awal perempuan 9 tahun. Macam mana ataupun itu dari segi ukuran umur, ataupun dia telah, bagi lelaki dia terkeluar air maninya, iaitu dengan cara dia mengalami mimpi yang enak, ataupun wanita yang telah keluar haid seawal umur 9 tahun mengikut tahun hijrah. Itu kita balik. Akil yang berakal, tidak gila, yang memang daripada lahir memang tak ada masalah. Adapun yang baru gila, maka kewajipannya terletak di atas sebelum dia gila tu. Ma'rifatuha fil aqidah. Ni syarah dia mengatakan, syarah kitab ni mengatakan bahawa orang-orang mukallaf ni yang kita sebut ciri-cirinya itu wajib mempelajari ilmu akidah. Saya pernah terjumpa tuan-tuan, kawan-kawan dia kata sekarang ni ustaz-ustaz dia kena tukar cara mengajar. Tukar cara mengajar. Ramai sekarang orang-orang muda lepak-lepak, jadi ustaz-ustaz ni dia kena turun dekat kawasan orang muda ataupun tempat orang muda ni, budak-budak muda ni lepak, ngajar di situ. Agak-agaklah tuan-tuan setuju tak kalau kita mempelajari ilmu akidah di kawasan yang begitu? Sebab ilmu akidah ini dia perlu kepada talaki dan perlu kepada penulisan ataupun catatan. Adapun keadaan sekadar kita, kalau kita pergi ke tempat budak-budak muda, sekadar kita bercerita saja bolehlah. Tapi untuk melekatnya ilmu ni supaya kita hadam, supaya bila datang ajaran-ajaran yang sesat ataupun fahaman-fahaman yang sesat, kita kuat berpegang kepada akidah yang benar. Sebab itu dia kata yang tidak boleh bagi setiap mukallaf jahil tentangnya. Hari ni tuan-tuan tengok yang masuk Syiah, yang ada pangkat doktor, yang pangkat engineer, yang memang kaya-kaya, yang ada pangkat di dalam masyarakat. Kan? Jadi bagaimana mereka boleh tersesat ke arah begitu? Sebab apa? Mereka tidak hadam tentang akidah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ni
tak cukup macam mana sekalipun waktu kita, kita kena cari waktu untuk mempelajari ilmu akidah. Hari ini ada orang yang dia mampu duduk di pejabat dia selama 8 jam. Kadang-kadang tu sampai OT kan, overtime sampai 24 jam. Tetapi dia tidak mampu untuk berduduk di dalam satu majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini Allah perintahkan ramai malaikat turun ke muka bumi cari golongan manusia yang mempelajari ilmu. Kita faham mencari nafkah itu pun wajib, tetapi ada kewajipan yang lebih lagi daripada itu, iaitu mempelajari ilmu akidah. Kita kena faham di situ. Baik, situ. Jadi tentangnya daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, iaitu perkara-perkara akidah. I'tiqad, akidah ini asal daripada perkataan ain qaf dal, aqada. Aqada ini adalah ikatan. Akidah ni kita kena ikat sungguh-sungguh dalam jiwa kita, dalam perbuatan kita, supaya tidak melambangkan akidah yang sesat. Itu kita faham. Kita masuk pada matan yang seterusnya. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkatalah pengarang kitab ini, wa masaila fiqhiyatin min at-taharati ila al-hajj wa syai'in min ahkamil muamalati ala mazhabil imam syafi'i. Apa maknanya? Dan hukum fiqh bermula daripada taharah, iaitu bersuci, dan diakhiri di situ dengan haji, dan beberapa hukum yang berkait denganmu dengan dia terbesar. Kita baca lagi sekali. Dan hukum fiqh bermula daripada taharah, bersuci, hingga haji, dan beberapa hukum yang berkait dengan muamalat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Tak ada dekat skrin ada ke tak ada? Sekejap. Kejap ya, kejap. Dia tak syok kalau kata tak ada dekat skrin. Baik. Baik. Dalam kitab ni dia mengatakan bahawa dan hukum fiqh, fiqh tu fiqh bermula daripada at-taharah, iaitu bersuci, dan hingga haji, dan beberapa hukum yang berkait dengan muamalat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Ini bermakna dalam kitab ini pengarang cuba membawa kita ini kepada kefahaman yang lebih daripada itu. Bukan sekadar kita mempelajari ilmu fardu ain, tetapi makna pengarang tulis kitab ini adalah selain daripada perkara fardu ain, kitab ini juga ditulis dan ditambah ilmu yang bukan fardu ain, iaitu seperti al-muamalat, iaitu jual beli. Jual beli dia tidak termasuk dalam perkara fardu ain. Ada pun dalam bab taharah hingga haji dia termasuk dalam fardu ain. Muamalat fardu kifayah. Tidak semua orang wajib ke atasnya untuk
berniaga. Adapun fardu ain, wajib semua orang melakukannya. Nak tak nak kena lakukannya. Itu maksud pengarang. Jadi dalam kitab ini pengarang cuba tampilkan beberapa bab di dalam kitab ini yang bukan fardu ain dan sebagai tambahan ilmu kepada kita. Dan apabila saya belajar kitab ini, kita nampak bahawa perkara-perkara fiqh ataupun perkara-perkara ilmu agama yang lain daripada ilmu fardu ain yang ditambah di dalam kitab ini, ia adalah kebiasaan yang kita lakukan. Jual beli kita biasa lakukan. Jual beli kita biasa lakukan. Jadi ini adalah satu kelebihan pengarang, yang mana pengarang nak berikan kepada kita. Bukan senang. Kebiasaan orang yang membuat ringkasan buku, mereka ini kebanyakannya hanya dapat mengarang ringkasan buku, hanya membuat ringkasan sahaja. Tetapi Syekh Abdullah Al-Harari, pengarang kitab ini, selain daripada dia meringkaskan kitab asal, dia juga dengan ilmunya yang sangat alim, dia sangat alim dalam fiqh, maka dia tambahkan sedikit ilmu yang moga-moga menjadi menjadi iktibar ataupun menjadi pengajaran dalam hidup kita. Maka dimulakan dalam kitab ini bab taharah. Bab taharah masuk tak dalam pembelajaran fardu ain? Masuk. Kerana apa? Kerana kalau tidak bersuci, seseorang itu tidak bersuci lalu dia melakukan ibadah kepada Allah, maka tidak sah ibadahnya. Maka nak tak nak, bagi seseorang yang ingin melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, wajib ke atasnya bersuci. Contoh, antara syarat sah bagi solat adalah bersuci tempatnya, badannya dan pakaiannya. Kita nak solat, kita kena kena bersuci pada badan kita, pada pakaian kita dan tempat kita nak beribadah tu. Jadi kalau ada najis ataupun ada perkara yang kotor ataupun perkara yang tidak suci, maka tidak sah. Tidak sah bagi seseorang itu melakukan ibadah. Contohnya, ada pada tubuh badan seseorang tu najis, sama ada najis kucing ke apa, najis dan masih melekat pada badan, maka apabila dia nak melakukan solat tanpa dia bersuci dahulu, maka tidak sahlah ibadahnya. Sebab itu taharah, walaupun nampaklah kita belajar tentang najis muqallazah, najis mutawassitah, najis mukhaffafah, jenis-jenis najis kan, macam budak darjah 1 je belajar. Walaupun tahapnya kita nampak macam tahap murid-murid darjah 1 ataupun murid-murid sekolah rendah, tetapi di dalam agama Islam dia termasuk di dalam perkara fardu ain. Nak tak nak wajib pelajari. Minta maaf kepada semua kaum-kaum wanita yang ada ni, yang ada di dalam ni. Kebanyakan wanita-wanita hari ini, mereka tidak tahu bagaimana nak bersihkan najis darah haid mereka itu dengan betul. Kita ada pengalaman, jadi pengalaman macam mana? Pengalaman ketika mana seseorang wanita tu dirasuk. Jadi antara perkara yang makhluk halus ni minat adalah perkara benda-benda yang macam tu. Jadi dia termasuk tak dalam perkara taharah? Termasuk. Dan apa lagi perkara yang ada di dalam kitab ini?
Dalam matan dia kata at-taharah, bersuci hingga haji, iaitu termasuklah dalam rukun Islam. Solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, semua insya-Allah kita akan belajar di dalam kitab ini. Adapun dan beberapa hukum yang berkait dengan muamalat juga kita akan belajar dalam mengikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Okey. Jelas? Siapa tak jelas boleh tulis komen dekat bawah. Okey. Jadi kat situ dia ada sebut bahawa kita belajar semua ini bermazhabkan dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa tahu nama sebenar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Kalau tahu, siapa yang tahu boleh buka mic cakap. Kita try buat 2 hala. Okey? Siapa tahu? 10 saat. Cepat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, baik, tak apa, tak ingat, bukan tak tahu. Baik, bila kita kata kita bermazhabkan dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kita kena kenal. Kita kena kenal siapa imam kita ni yang disebut Asy-Syafi'i ni. Baik, kita nak bagi tahu. Kalau ikut turutan mazhab, bila kita nak sebut mazhab apa, yang paling tua mazhabnya adalah Al-Imam Malik, iaitu mazhab Maliki. Sebab Imam Malik ni dia pernah belajar dengan para sahabat, bukan para sahabat yang banyak-banyak tu, sahabat-sahabat yang hidup di hujung-hujung zaman sahabat tu. Kemudian lahirlah Imam Hanafi. Kemudian bila wafatnya Imam Hanafi, barulah lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yang juga merupakan Al-Imam Asy-Syafi'i ini merupakan juga kepada anak murid kepada siapa? Kepada Al-Imam Malik. Imam Syafi'i pernah belajar dengan Imam Malik untuk mempelajari kitab Muwatta. Kitab besar bagi Imam Malik. Siapakah Al-Imam Asy-Syafi'i? Jadi tuan-tuan yang ada dalam ni tolong catat supaya kita ingat siapakah yang kita katakan aku ikut mazhab Syafi'i, aku ikut mazhab Syafi'i. Siapakah nama imam kita tu? Imam Syafi'i? Bukan. Nama sebenar, saya baca syarah sikit. Wa ammal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fasmu, namanya Muhammad bin Idris, wa huwa Quraisy Mutallibi. Catat ni, saya ulang. Nama dia Muhammad bin Idris Al-Quraisy Mutallibi. Okey. Nama dia pendek je, Muhammad bin Idris, dan gelaran dia yang dia dapat, gelaran dia Quraisy Mutallibi. Itu gelaran dia. Contoh biasanya orang-orang yang belajar lama, mereka akan sandarkan tempat mereka belajar itu ke dalam nama mereka. Contoh, kita duduk di Perak ni lama, contoh. Bagi yang duduk di Kedah lah, bagi yang duduk di Pahang lah. Jadi kita yang duduk di tempat kita lama ni, kita boleh letak, contohnya kita letak Nur Farid Al-Peraki. Kita sandarkan nama kita tu dengan Al-Peraki kerana apa? Kita telah menetap lama. Menetap lama di negeri Perak. Adapun Imam Syafi'i, nama dia Muhammad bin Idris. Itu je nama dia. Pendek ya, Muhammad bin Idris Quraisy. Quraisy ni gelaran dia. Apa makna Quraisy ini? Adalah Imam Syafi'i merupakan dia merupakan salah seorang imam daripada 4 mazhab itu, daripada bangsa Arab, iaitu bangsa Quraisy. Okey. Dalam bangsa-bangsa Arab, puak-puak Arab ni yang paling besar dan yang paling mulia adalah bangsa Quraisy. Okey, kita kena faham. Ada puak-puak lain, bangsa Arab ni ada puak-puak yang lain. Jadi pada waktu itu yang paling mulia pada zaman Rasulullah, yang paling mulia
dan yang paling dikagumi adalah bangsa-bangsa Quraisy. Jadi keturunan Imam Syafi'i ini adalah daripada apa dia? Daripada bangsa Arab Quraisy. Okey. Dan gelaran lagi Mutallibi. Mutallibi ni bukanlah bermakna Imam Syafi'i rahimahullah taala ini dia keturunan daripada keturunan Rasulullah, tidak. Tetapi dia ada bangsa Arab dia yang dipanggil Mutallibi. Mutallibi. Jadi kita kena faham di situ. Okey. Nama imam kita adalah dalam mazhab fiqh. Ini mazhab fiqh, mazhab fiqh iaitu Muhammad bin Idris Quraisy Mutallibi. Tu. Kalau tak ingat pun ingat sikit je. Muhammad bin Idris. Okey. Dari mana dapatnya perkataan Syafi'i tu? Kalau ikut nama dia tak ada pun. Tak ada pun. Tapi gelaran Syafi'i itu dia dapat daripada apa dia? Daripada moyangnya yang bernama luqiba bisyafi'i wa madhhabuhu yuqalu lahu al-madhhabu asy-syafi'i. Okey, dia ambil daripada apa? Daripada moyang dia yang bernama Syafi'i, maka dari situlah gelaran yang diberi kepadanya digunakan sebagai nama sandaran dia, dan mazhab yang kita ikut sekarang itu berasal nama Syafi'i itu adalah daripada moyang Imam Syafi'i rahimahullah taala. Siapa nama siapa nama Imam Syafi'i? Imam Muhammad bin Idris. Daripada mana kita dapat perkataan, kita tahu perkataan Syafi'i itu? Kita dapat ataupun kita ketahui daripada salah satu moyang Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan Imam Syafi'i ini adalah telah dilahirkan di Gaza, dan dikatakan sebagian ulama iaitu dikatakan juga di Yaman. Okey, ni catat, ingat sampai mati. Kalau orang tanya siapa imam kamu dalam mazhab fiqh, nama mazhab imam aku adalah mazhab Imam Syafi'i. Okey, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Okey, dia keturunan Quraisy, bangsa Arab Quraisy. Okey, dan dia dilahirkan, yang paling tepat dia dilahirkan di Gaza, iaitu di Palestin pada tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah. Maka kita faham bahawa Imam Syafi'i ini termasuk tak daripada 3 kurun yang pertama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, dia termasuk dalam 3 kurun yang pertama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kurun yang terbaik adalah 3 kurun pertama. Setiap kurun 100 tahun. Maka Imam Syafi'i dia lahir pada tahun 150 Hijrah, maka dia termasuk di dalam kurun yang kedua daripada 3 kurun yang terbaik yang telah dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i juga digelar sebagai ulama-ulama salaf. Maknanya ulama-ulama terdahulu. Jadi kalau ada golongan yang hari ini menggelarkan mereka Salafi ataupun paling jelas Wahabi, mereka menggelarkan diri mereka ni sebagai Salafi, tetapi sebenarnya hakikatnya mereka tidak mengikut imam-imam kita. Sebab apa? Mereka menolak para ulama. Siapa dia ulama kita? Antaranya yang kita berpegang dalam mazhab fiqh hari ini adalah Imam Syafi'i. Mereka tolak, mereka tak nak terima. Mereka kata, buat apa ikut ulama? Kita ambil terus, cedok terus hukum daripada Al-Quran, faham sendiri. Kemudian cedok terus daripada hadis, tak payah guna perantaraan para ulama. Ini adalah situasi yang salah. Situasi yang salah. Jadi kita nak dapat ilmu agama, kita belajar daripada para ulama. Hatta Nabi Nabi belajar dengan guru dia, Sayyidina Jibril alaihissalam. Hatta para sahabat nak dapat ilmu agama tu, dia pergi majlis Rasulullah bagi tazkirah mana-mana, pasti para sahabat ada.
Jadi tuan-tuan duduk dalam ni bertalaki ilmu para ulama, bukan bertalaki dengan saya, iaitu pengarang kitab ini. Okey, jadi itu antaranya. Dan ketika beliau 10 tahun, okey, 10 tahun, ibunya ketika Imam Syafi'i berumur 10 tahun, ibunya meminta kepada Imam Syafi'i untuk ke Mekah. Kerana apa? Kerana apa ibu Imam Syafi'i minta dia pergi ke Mekah? Kerana ibunya takut nasabnya, keturunannya tenggelam, dan ibunya mahu dia jadi orang yang alim. Ini ibu yang prihatin, yang sayang betul-betul kepada anak-anaknya. Ingat, saya juga ayah kepada anak-anak saya. Tuan-tuan juga ayah kepada anak-anak tuan-tuan. Puan-puan juga merupakan ibu kepada anak-anak puan-puan. Ingat, tanggungjawab yang paling penting selain daripada memberi nafkah, selain daripada memberi pengajaran ilmu-ilmu yang lain, yang paling penting untuk kita semua mengajar anak-anak kita, yang pertama sekali mengajar mereka tentang kenal Allah, iaitu akidah yang benar. Sebab kita akan disoal nanti bagaimana terjadinya anak kita sesat ke apa, kita akan disoal. Sebab itu adalah nafkah juga, tanggungjawab kita kepada anak-anak. Hari ini ramai orang yang kerja hantar anak-anaknya untuk pergi belajar selain daripada ilmu agama. Tetapi bila kita mati, tidak ada pun seorang daripada anak kita yang mampu untuk menguruskan jenazah kita, hatta nak mentalkinkan, nak membacakan kalimah syahadah di telinga kita sewaktu kita nazak juga tak mampu. Subhanallahal azim. Ini perkara yang sangat menyedihkan, dan yang paling besar adalah perkara ini apabila terjadi, ini perkara yang merugikan bagi setiap ibu dan ayah. Subhanallahal azim. Sebab itu tuan-tuan, jangan terlepas daripada mulut kita untuk membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tu maknanya apa? Doa tu yang pertama tadi, doa yang pertama Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau bolak-balikkan hati kami setelah kami dapat hidayah daripadamu. Tolong tetapkan iman kami, ya Allah. Tu maknanya. Doa yang kedua, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kami mohon jadikanlah diri kami, pasangan kami dan zuriat-zuriat kami indah mata memandang. Maknanya indah mata memandang ni yang dapat menolong kita. Sebab apa? Nabi dah sebut, antara apabila Nabi sebut yang bermaksud setiap manusia ini dia akan mati dan terputus segala urusan dunia kecuali 3 perkara saja yang kita akan bawa. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Jadi ini tanggungjawab. Jadi kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ibunya minta dia ke Mekah supaya nasab keturunannya, yang mana mereka ini Imam Syafi'i ini berasal daripada bangsa Arab yang paling mulia, iaitu bangsa Arab Quraisy, pergi ke Mekah, dan dia nak Imam Syafi'i ini jadi alim. Subhanallahal azim. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik ini berumur 10 tahun. Lalu ketika ni Nabi duduk di Madinah. Anas bin Malik ni ibunya hantar, bawa Anas bin Malik ini pergi berjumpa dengan Rasulullah seketika. Waktu itu Rasulullah dah sampai ke Madinah selepas hijrah Rasulullah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Nabi sampai, selang beberapa hari itu
mak Anas bin Malik yang dikenali sebagai Ummu Sulaim, bawa Anas bin Malik ini berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata ibu Anas bin Malik ni kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, dia tahu ibu Anas bin Malik ni tahu Rasulullah ini adalah pembawa berita yang gembira kepada manusia. Jadi dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ambil anak kau, ambil anak aku ni, aku serahkan anakku kepada engkau, aku biarkan dia jadi khadam ataupun pembantu engkau. Maka Anas bin Malik, dia hidup bersama Rasulullah, keluar malam, pergi berdakwah, pergi berperang, uruskan tentang peribadi Rasulullah. Anas bin Malik ini uruskan kehidupan Rasulullah, dan dia duduk bersama Rasulullah selama 10 tahun. Subhanallah azim. Kenapa ibu Anas bin Malik ini hantar kepada Rasulullah, hantar Anas bin Malik kepada Rasulullah? Kerana dia tahu Rasulullah ini mengajar agama dan mengajar akidah yang benar. Maka dia tak nak supaya Anas bin Malik ini jadi orang yang tidak menentu. Maka ibu yang prihatin terhadap pembelajaran anaknya, dia kena pergi hantar anaknya belajar agama. Subhanallah azim. Ini antara kisah-kisah yang boleh kita jadikan iktibar untuk diri kita dan kita semua, insya-Allah. Dan adalah cerita panjang lagi bagaimana Imam Syafi'i ini pergi belajar. Ada satu cerita dikatakan apabila kerinduan kerinduan terjadi di dalam diri Imam Syafi'i, maka dia pulang berjumpa, dia belajar, tapi dia rindu sangat dekat mak dia pulang balik ke Palestin, ke Gaza. Maka dia balik, dia tak bagi salam, dia ketuk pintu. Ini ceritanya. Jadi dia ketuk pintu, maka ibunya buka pintu. Lalu ibunya bertanya kepada Imam Syafi'i, adakah ini pembelajaran engkau pergi berhijrah mencari ilmu? Inikah pembelajaran yang engkau dapat? Kenapa mak dia terlalu marah sangat? Kerana adab bagi seseorang yang datang ke rumah atau pulang ke pangkuan ibu, bila duduk di hadapan pintu rumah, adabnya apa? Adab dalam Islam diajarkan kepada kita adalah untuk memberi salam. Tetapi Imam Syafi'i ini bukan, dia sengaja, mungkin dia terlupa, dia ketuk, dia tak bagi salam. Lalu mak dia kata apa? Kau pergi balik pergi belajar tentang adab. Subhanallahul azim. Ini ibu yang sangat-sangat pentingkan untuk anaknya tentang ilmu agama. Jadi saya tak nak cerita panjang tentang Imam Syafi'i, dia panjang. Jadi itu antara ringkasan cerita tentang Imam Syafi'i. Dan kita kena ketahui, apabila Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, Imam Malik sangkakan pada awalnya Imam Syafi'i ini belum khatam lagi membaca kitab Imam Malik. Apabila sampai saja Imam Syafi'i di rumah Imam Malik, maka Imam Malik serahkan buku ataupun kitab yang paling besar, kitab yang paling agung dalam penulisan mazhab Imam Malik. Maka Imam Malik ni diberikan bukunya kepada Imam Syafi'i dan diberi tempoh 3 hari untuk Imam Syafi'i baca dan hadam betul-betul tentang ilmu yang ada di dalam kitab Imam Malik. Maka Imam Malik pun sebagai tanda dia hormat kepada guru dia, iaitu Imam Malik, dia balik, dia belik-belik lah kitab gurunya. Maka bila setelah 3 hari, maka dia pun pergi kembali berjumpa dengan Imam Malik. Dan alangkah terkejutnya Imam Malik bahawa belum sempat lagi Imam Malik mensyarahkan ilmu yang ada di dalam kitabnya itu, apabila Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk membaca ataupun mengeluarkan hafalannya daripada kitab Imam Malik. Maka Imam Syafi'i
mampu membacanya tanpa melihat kitab sebiji apa yang ada di dalam kitab Imam Malik. Maknanya Imam Syafi'i ni kekuatan hafalannya sangat kuat, sehingga kan kalau dia nak baca kitab, dia terpaksa menutup muka surat sebelah, dan dia barulah dia boleh hafal muka surat yang sedang dia baca. Kerana apa? Kalau dia buka muka surat yang sebelah lagi, maknanya dia mampu hafal muka surat sebelah tu. Dan pada umur 15 tahun kalau tak silap, Imam Malik telah telah memberi izin kepada Imam Syafi'i untuk memberikan fatwa dalam mazhabnya. Subhanallahal azim. Ini adalah kekuatan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sikit lagi tuan-tuan. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Dan kita kena faham dalam kitab ini juga, kita akan belajar tentang apa dia? Tentang fardu kifayah. Bukan sekadar fardu ain. Dan sikit lagi, akhir yang ni. Thumma bayani ma'asil qalbi wa jawarihi kal lisani wa ghairihi. Kemudian penjelasan mengenai maksiat-maksiat hati dan anggota-anggota badan seperti lidah dan selainnya. Kan saya katakan di awal kuliah ini bahawa fardu ain ini dia ada 3 ilmu yang besar, iaitu yang pertama ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu akidah, kemudian ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. Maka matan yang menyatakan bahawa kemudian penjelasan mengenai maksiat-maksiat hati dan anggota-anggota badan seperti lidah dan selainnya. Nah, cuba tuan-tuan tengok nota saya buat dalam kurungan tu. Dia termasuk di dalam pembelajaran ilmu tasawuf, iaitu ilmu menyucikan hati. Hari ini tuan-tuan tengoklah dekat YouTube, ada orang mereka ni tak nak belajar tentang akidah, ada orang yang tak nak belajar tentang fiqh. Dia kononnya dia nak naikkan martabat, nak naikkan darjat dirinya tinggi, dia terus lompat ke dalam bidang tasawuf. Ni bidang kononnya nak menyucikan hati. Ini tidak benar tuan-tuan. Ini tidak benar, kerana kita kena hadam betul-betul 3 ilmu ini, iaitu ilmu fardu ain yang terdiri daripada ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Maka mempelajari tentang maksiat hati, apa dia ciri-ciri maksiat yang kita katakan yang boleh dilakukan oleh hati, dan apa ciri-ciri maksiat yang boleh dilakukan oleh anggota badan, apa ciri maksiat yang boleh dilakukan oleh lisan, lidah dan selainnya, anggota badan kita yang besar. Maka ini adalah tanggungjawab kita untuk mempelajarinya. Dia kerana apa? Kerana ia termasuk di dalam ilmu fardu ain. Dan al-jawarih ni, tuan-tuan tengok, al-jawarih ini adalah maknanya a'dha'il jisim, iaitu anggota-anggota badan. Anggota-anggota badan. Okey, jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan baca sekali lagi pada matan yang tentang maksiat-maksiat hati semua tu. Insya-Allah kita akan baca dalam bab itu. Jadi untuk malam ni sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Semoga ia memberi manfaat dan semoga ia memberi iktibar kepada kita. Dan insya-Allah tuan-tuan yakinlah, kita yang mempelajari ilmu agama ini, ia merupakan, kata ulama, ia merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Hari ini ada orang yang sanggup tunggu tengok bola, tapi tak sanggup tunggu untuk mempelajari ilmu agama. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Jikalau ada soalan, saya buka kepada anda selama setengah minit, 30 saat lah. Tak nak lama-lama, dah lewat sangat ni. Okey, ada tak soalan yang berkaitan lah?
Saya untuk makluman, saya pun dalam proses belajar semula, ulang kaji kitab ni. Sebab kita tahu kita lemah. Jadi sambil kongsi, sambil tu kita belajar kembali. Tak susah. Tak susah. Ambil keluangan masa saja. Okey, sekiranya tidak ada, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Mohon maaf mengambil masa yang lama, dan semoga kita istiqamah dan ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu taala. Dan ingat sekali lagi tuan-tuan, ini adalah satu tanda-tanda kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita, nak berikan dalam hidup kita, nak berikan kepada zuriat kita dan pasangan kita. Semoga ia memberi kelebihan ke dalam diri kita, dan Allah tambahkan pahala, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Syukran ya Ustaz. Masya-Allah, akhi, masya-Allah, tabarakallah. Barakallah. Barakallah. Amin, amin ya rabbal.